Hai, selamat datang dalam kelas sejarah Cikgu Chris minggu ini. Cikgu Chris akan meneruskan video kita kali ini dalam bab 6, kesan pentadbiran Barat terhadap ekonomi dan sosial. Okey, untuk minggu ini, dua topik yang akan cikgu cuba terangkan kepada murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, iaitu kita akan meneruskan pembelajaran 6.1 iaitu pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita, dan 6.2 pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Okey, jom kita berkenalan dengan apa itu ekonomi moden yang telah diperkenalkan oleh kuasa barat di negara kita. Okey, seperti mana yang kita telah ketahui sebelum ini, topik pembelajaran kita sudah melihat bagaimana kuasa barat campur tangan di negara kita. Okey, kesan daripada penjajahan ataupun campur tangan kuasa barat di negara kita telah wujud satu sistem ekonomi yang disebut sebagai ekonomi moden. Kita lihat terlebih dahulu apa itu ciri-ciri ekonomi moden. Okey, 5 ciri ekonomi moden. Yang pertama, ekonomi moden mempunyai modal yang besar. Okey, iaitu contohnya ekonomi dalam industri pelombongan dan perladangan untuk tujuan ekspor. Manakala yang kedua adalah ciri-ciri ekonomi yang moden mempunyai tanah. Okey, memerlukan tanah yang luas untuk tanaman ladang secara besar-besaran. Okey, yang ketiga, pengeluaran berskala besar. Kenapa? Kerana ekonomi ini berorientasikan ekspor. Kerana mempunyai permintaan antarabangsa yang tinggi. Yang keempat, sudah semestinya ekonomi moden memerlukan tenaga buruh yang ramai. Dan yang terakhir, ciri-ciri ekonomi moden sudah semestinya memerlukan teknologi yang moden, terutamanya untuk kegiatan pelombongan dan penanaman secara ladang. Murid-murid, kita akan terangkan satu persatu ciri-ciri ekonomi moden. Kita lihat terlebih dahulu modal. Okey, apa yang dikatakan sebagai modal yang besar iaitu pembangunan ekonomi yang moden, dia sudah semestinya memerlukan perlaburan modal yang besar luar negara dan tempatan. Kita lihat di sini gambar yang cikgu berikan. Aktiviti pelombongan emas di Raut Pahang tahun 1890 dan lombong petroleum yang pertama di Miri Sarawak. Kita lihat di sini, kenapa perlunya modal yang besar? Untuk meningkatkan proses pengeluaran. Okey, kata kuncinya modal yang besar untuk meningkatkan proses pengeluaran sektor perlumbungan dan pertanian. Kenapa? Kerana memberikan keuntungan yang lumayan kepada pelabur-pelabur Eropah. Okey, seterusnya kita lihat bersama. Kita lihat satu persatu aktiviti pelombongan yang dijalankan di negeri-negeri. Kita lihat dulu di negeri-negeri Melayu. Okey, pelombongan komersial emas di Raut Pahang, arang batu di Batu Arang Selangor, biji timah di daerah Lukut, Sungai Ujong, Larut dan Klang. 1888, British membuka lombong biji timah di bawah tanah, terpanjang dan terdalam di dunia. Okay, di mana berada? Di Sungai Lembing, Pahang. Contoh kawasan pelombongan yang dijalankan di negeri-negeri Melayu. Okey, kawasan lombong biji timah baharu dibuka di Ampang, Kuala Lumpur dan Lembah Kinta, Perak. Okey, kita lihat proses pembangunan pelombongan ini dijalankan oleh kuasa barat. Permintaan biji timah tinggi di pasaran dunia.
British Gubal Enactment dan undang-undang bagi menguasai industri biji timah. Okey. Jadi syarikat pelombongan iaitu syarikat Malayan Tin Dranking dan Gopeng Consolidated. Okey, ini adalah merupakan syarikat yang menguruskan aktiviti pelombongan di negeri-negeri Melayu. Okey, kita teruskan, kita melihat pelombongan di Sarawak. Kita lihat di sini pelombongan di Sarawak bertumpu kepada pelombongan emas. Orang Cina dibau, kemudian diusahakan oleh syarikat Borneo Berhad. Okey. Charles Brooke, dia memberikan hak monopoli melombong antinomoni kepada syarikat Borneo Berhad di Baut dan di Kuching. Kita lihat 18, manakala arang batu pula dilombong di Sadok oleh syarikat Borneo Berhad. Okey, di mana Sarawak ini syarikat Borneo Berhad yang menguasai pelombongan. Okey, 1882 The Anglo-Saxon Petroleum Company melabur dalam pelombongan petroleum di Sarawak. Okey, petroleum dijumpai di Miri 1910. Kilang menapis minyak didirikan di Lutong Miri. Okey, ini kita lihat mana perjalanan aktiviti pelombongan berlaku di Sarawak. Seterusnya di Sabah. Okey, Sabah seperti mana yang kita tahu, kegiatan melombong emas dijalankan di Sungai Segama oleh kaum Cina. Serikat Borneo Utara British iaitu yang menjajah Sabah, membawa masuk pemodal Eropah, memperkenalkan teknologi baru untuk melombong emas. Okay, arang batu dilombong di Limpopo, Sandakan dan Labuan, di mana pelombongan ini diusahakan oleh syarikat Koi Harbour Coals. Okey, itu di Sabah. Seterusnya kita lihat aktiviti pertanian komersial. Tadi aktiviti pelombongan. Sekarang kita lihat aktiviti pertanian komersial di negeri Melayu pula. Okey, apa jenis tanaman yang ditanam? Yang pertama lada hitam, buah pala dan cengkeh. Ditanam di Pulau Pinang dan Singapura untuk diekspor. Okey, sebab aktiviti pertanian ini dijalankan secara besar-besaran kerana untuk diekspor. Okey, 1830-an seberang Perai, pusat pengeluaran gula utama negara. Okey, gula mula dikeluarkan secara besar-besaran. Pengusaha di negeri-negeri Selat tanam modal dalam penanaman tebu di seberang Perai dan Perak. Okey, seterusnya kita lihat pemodal membuka ladang kopi. Selepas gula, kopi. Di mana? Di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Di mana 1880-an kopi menjadi tanaman ekspor negara. Okey. Pemodal Perancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor, kemudian ditanam meluas di Johor dan Perak. Menjelang 1920-an mula diekspor. Okey, itu kelapa sawit. Seterusnya, pemodal menanam ubi kayu di Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Dan teh. Aktiviti pertanian teh sehingga ke hari ini kita melihat teh ditanam di mana? Di Cameron Highlands, Pahang. Iaitu teh Ceylon bermutu tinggi. Syarikat yang terlibat adalah Sunderby dan Guthrie. Di mana syarikat ini masih sehingga ke hari ini. Okey, murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Manakala di Sarawak dan Sabah, kita lihat di Sarawak terlebih dahulu, pertanian komersial yang dijalankan adalah lada hitam di sekitar Kuching, Serian, Serikai, Meredong. Sagu daripada pokok rumbia ditanam di Sungai Igan, Oya, Mukah dan Bintulu. Manakala Sabah, kita melihat pelaburan SBUB. Dia membuat tanaman tembakau. Tembakau juga diusahakan di Pulau Bangi, Pulau Marudu, Sungai Labuk, Sugut, Segama, Kinabatangan, Lahad Datu, Tawau dan Sabah. Okey, tembakau dapat pasaran yang sangat baik di Eropah. Okey, syarikat yang terlibat adalah London Borneo Tobacco Company. Okey, itu di Sabah dan Sarawak dalam pertanian.
Seterusnya kita lihat getah. Okey. Perusahaan getah berkembang pesat pada abad ke-20. Okey, kerana berlaku kejatuhan harga kopi pada abad ke-19. Kejatuhan harga kopi disebabkan serangan penyakit dan pengeluaran yang berlebihan dari Brazil. Okey, jadi keadaan ini menyebabkan tanaman komersial mula mengusahakan getah untuk diekspor kerana pemodal asing mengintai peluang untuk mengeksploitasi kekayaan dan kemakmuran negara kita. Oleh itu, kita sebagai rakyat tempatan perlu berusaha manfaatkan sumber hasil bumi negara kita sendiri. Okey, so getah. Murid-murid, kita teruskan dengan perusahaan getah yang dilaksanakan oleh kuasa barat di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, kita lihat dahulu di negeri-negeri Melayu. Apa syarikat yang melakukan pelaburan di negeri-negeri Melayu? Iaitu pelabur Eropah, syarikat Guthrie, Sam Derby, United Plantation, Harrison and Crossfield dan Browsted Butterfly Estate yang melabur dalam industri getah di Tanah Melayu. Dan pelabur Eropah, dia melabur dalam pembukaan ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Okey, itu di Tanah Melayu. Manakala di Sarawak dinasti Brooke, dia tidak menggalakkan pembukaan getah ini dilakukan oleh syarikat asing. Kenapa? Kerana hendak melindungi ekonomi dieksploitasi oleh kapitalis barat. Oleh itu, syarikat apa yang menguasai getah di Tanah Melayu di Sarawak iaitu syarikat Borneo Berhad sahaja. Okey? Jadi syarikat ini akan menanam modal dalam peladangan getah di Dahan, Bidi dan Sungai Semarahan. Jadi 1910 getah mula menjadi tanaman ekspor di Sarawak. Manakala di Sabah kita lihat di sini, pada tahun 1882 getah ditanam di Taman Percubaan Kerajaan disanakan. SBUB melabur modal dalam penanaman getah di Bonggaya, Sungai Labok. Jesselton menjadi pusat perdagangan getah. Syarikat getah di Sabah, Borneo North Borneo Pararabar, Bertis North Borneo Company dan Lancome Borneo Rubber Company Limited. Okay, itu syarikat getah di Sabah. Okay, kita teruskan murid-murid. Seterusnya kita melihat teknologi. Okey, teknologi yang digunakan dalam ekonomi moden. Okey, jadi teknologi moden ini dibawa masuk oleh British. Kenapa? Untuk supaya dapat mengaut keuntungan yang lebih. Iaitu kita lihat dalam dua kegiatan ekonomi iaitu kegiatan pertanian dan kegiatan pelomongan. Apa teknologi yang dibawa masuk? Okey, untuk memcepatkan proses pengeluaran. Okay, kita teruskan dalam kita tengok aktiviti pelombongan di Sarawak dan Sabah. Apa teknologi yang dibawa masuk? Okey, jadi di sini kita melihat kilang lebur antimoni di Bau dan Kuching. Antimoni dipasarkan ke Singapura. Manakala di Sabah kita melihat terowong Tanjung Kubung, Labuan, tapak aktiviti pelombongan arang batu. Itu antara teknologi pelombongan yang dibuat di Sarawak dan Sabah. Kita teruskan. Kita tengok teknologi pertanian di negeri-negeri Melayu. Iaitu H.N. Redley dilantik sebagai pengarah Taman Botanical Singapura. Beliau mengenalkan teknik torehan sistem Adams atau sistem torehan tulang ikan herring. Okay, teknik ini memanjangkan hayat pokok getah. Jadi beliau juga mengenalkan teknik membungkus anak-anak pokok getah dalam arang lembap. Teknik ini membolehkan anak pokok diangkut ke tempat yang jauh bila membuka ladang semula. Okey, kita teruskan. Dalam pertanian pula, teknologi dalam pertanian. Di Sarawak telah dibuka kilang untuk memproses sagu di Muka, kilang memproses lada hitam di Betong, Sarawak yang masih mengekalkan pertanian tradisional.
Manakala di Sabah dibuka kilang untuk memproses getah pada tahun 1918 dan pekerja di Sabah dia mengasingkan daun tembakau mengikut mutunya di kilang pada awal abad ke-20. Okey, manakala buruh, kita melihat buruh yang diperlukan dalam ekonomi moden ini dalam pelombongan dan pertanian. Kita lihat satu persatu. Dalam pelombongan buruh di Sarawak, Sabah dan negeri-negeri Melayu, pembangunan di kepesatan ekonomi dia British mengalahkan kemasukan buruh asing. Kenapa? Untuk mengisi kekosongan pekerjaan di kawasan pelombongan biji timah. Okey, di Sarawak orang Cina pula dibawa masuk ke Sarawak mengusahakan lombong emas dan antimoni di Bau. Manakala SPUB pula mengalahkan kemasukan Cina di sektor pelombongan juga, iaitu emas di lombong Sungai Segama. Okey, itu pembawaan masuk buruh. Kita lihat semula di sini dalam pertanian, buruh yang dibawa. Okey, kalau di negeri-negeri Melayu, British membawa orang India untuk masuk ke ladang getah, menjadi buruh di ladang getah. Manakala di Sarawak pula, orang Cina didorong oleh Charles Brooke, di mana orang Cina Fu Chao dibawa masuk ke Sarawak sebagai buruh di dalam ladang. Manakala orang Jawa dibawa masuk ke Sarawak sebagai pekerja ladang getah. Manakala di Sabah, sama juga orang Cina dibawa masuk sebagai pekerja ladang tembakau. SPUB membentuk lembaga penasihat orang Cina disanakan untuk menjaga kebajikan orang Cina. Ini merupakan cara macam mana buruh dibawa dan diperlukan dalam ekonomi moden. Okey, kita lihat skala besar dan bercirikan ekspor. Ini adalah ciri-ciri ekonomi moden yang kelima. Okey, kegiatan pertanian dan pertanian negara kita secara besar-besaran. Kenapa? Untuk diekspor bagi memenuhi keperluan pasaran di barat. Okey. Kita lihat di sini macam mana proses pelombongan di negeri Melayu dan Sarawak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Okey. Pertanian juga sama. Dari tahun 1901 cuma 5,965. Tapi bila tahun 1912 lebih banyak lagi tanah dibuka untuk ladang getah. Begitu juga di Sarawak untuk tanaman kelapa, lada hitam dan tembakau. Okey, seterusnya kita lihat penggunaan tanah di sini. Okey, syarikat yang membuat pelaburan negara kita seperti di bawah. Okey, murid-murid dia boleh lihat di sini. Tanah kenapa sangat penting? Kerana aset perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur Eropah. Biasanya kawasan hutan belum diteroka dan terpisah dari pertempatan. Okay, itu yang akan diteroka untuk meluaskan lagi ladang. Okay, kita dapat lihat di sini dalam jadual. Seterusnya, kesimpulan untuk ciri-ciri ekonomi moden ini. Kenapa British memperkenalkan? Tujuannya sangat jelas. Kerana ingin mengeksploitasi sumber yang ada. Okey, jadi apa yang dapat kita pelajari di sini? Kita dapat melihat kegigihan British itu, kita boleh jadikan iktibar sikap gigih kita dalam satu pekerjaan penting untuk memastikan pulangan lumayan diperolehi. Okey, itu untuk topik 6.1. Teruskan dengan 6.2 di mana di sini pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Iaitu kita akan lihat dari segi perundangan. Yang pertama kita akan lihat dari segi perundangan, lepas tu kita akan lihat jabatan dan agensi kerajaan ditubuhkan. Kita akan lihat kewujudan syarikat dan kewujudan sistem kewangan dan insurans. Kesan daripada perkembangan ekonomi tadi. Okay, kita lihat pertama dulu perundangan dalam buruh dan tanah. Okay, kita lihat satu persatu perundangan tanah di negeri Melayu di mana wujudnya Majlis Mesyuarat Persekutuan yang meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu.
Okay, menurut akta ini, residen boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Okay, tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Kenapa? Kerana akta ini adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi British. Kebanyakan kawasan tanah tersebut tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian atau ekonomi perladangan. Okay, seterusnya kita lihat di Sarawak. Lands Order memperuntukkan hak milik tanah simpatan pribumi diwartakan tahun 1931. Kenapa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat pribumi daripada diceroboh oleh kaum pendatang yang buka tanah untuk pertanian. 1933, perundangan wujudnya Land Settlement Order. Okay, melindungi masyarakat pribumi juga, di mana kedua-dua dokumen ini tadi dijadikan rujukan bagi pelaksanaan Land Order 1948. Jadi, kesannya tanah di Sarawak dibahagikan kepada kawasan tanah campuran, kawasan tanah pribumi, kawasan tanah adat pribumi, kawasan tanah simpatan, dan kawasan tanah pedalaman. Ini di Sarawak, kita lihat di Sabah pula, urus niaga tanah pribumi dengan orang Eropah sebelum 1888 tidak sah. Okay. Selepas itu 1889, Proklamasi 3 iaitu pelindungan hak pribumi telah diwartakan. Di bawah akta ini, kenapa langkah melindungi hak dan kepentingan pribumi dilaksanakan? Segala urus niaga dengan orang Eropah, ketua pribumi mesti diberitahu terlebih dahulu. Penduduk pribumi ada hak mohon dan mendapatkan ganti rugi pegawai daerah yang bertanggungjawab menjaga hak milik tanah pribumi. Itu yang di Sabah. Kita lihat pula perundangan dalam perburuhan. Okey, di mana perkembangan pesat biji timah dan getah kan kemasukan buruh tadi Cina dan India. Jadi tenaga buruh Cina bekerja pula di lumbung timah sebagai sistem kontrak. Bila buruh dari India dibawa masuk ke ladang, dia menggunakan sistem Kanggani. Okey, jadi 1877 British menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina untuk melindungi buruh dari Cina dieksploitasi. Dan 1882 Ordinan Buruh Kontrak diluluskan untuk melindungi pekerja. Jadi 1908 Majlis Perundangan Singapura ditubuhkan. Okey, tabung imigran India berlayar percuma dari Madras ke negeri-negeri Melayu. Perkembangan ekonomi ini secara tidak langsung dia telah menarik buruh dari Indonesia, banyak peluang pekerjaan dalam biji timah dan getah. Jadi memang buruh-buruh ini dia merantau sebagai buruh. Okey. Kita lihat dua sistem buruh tadi, satu sistem kontrak, satu sistem Kanggani. Sistem kontrak ini buruh Cina. Okey, dia dibawa ke negara kita oleh majikan. Tambang, perjalanan, makanan, pakaian, tempat tinggal disediakan oleh majikan. Sistem Kanggani pula ini bermaksud ketua tandil mandur yang menyelia di ladang getah. Jadi pemilik ladang dihantar Kanggani ini ke India untuk mencari tenaga buruh. Jadi Kanggani ini dia menguruskan tambang dan perjalanan buruh tersebut ke ladang majikan. Okey, kita teruskan ekonomi juga telah wujudnya jabatan dan agensi kerajaan. Okey, kita lihat kesan daripada pentadbiran kuasa barat tadi. Jadi jabatan apa yang ditubuhkan dari agensi apa yang ditubuhkan iaitu Jabatan Kerja Raya. Okey, membina bangunan. Okey, sampai sekarang masih ada. Jabatan Pertanian juga untuk bahagian pertanian. Jabatan dan institusi khas penyelidikan getah sehingga ke hari ini ada. Begitu juga Jabatan Parit dan Tali Air, sistem pengairan. Sabah Sarawak juga telah menubuhkan jabatan kerajaan untuk memudahkan penghematan pos dan telegraf serta kegiatan pertanian. Jadi ada jabatan pos dan telegraf. Okey, jabatan kereta api Tanah Melayu juga ditubuhkan untuk melicinkan sistem pengangkutan dan perhubungan. Okey, ini kesan daripada
penjajahan ataupun pentadbiran kuasa barat tadi. Jadi wujud juga syarikat perwakilan. Okay, di sini kita dapat melihat pemodal British dan Eropah membawa masuk modal asing yang besar ke negara kita. Kenapa? Kerana mereka mengimport barangan terus dari negara-negara tertentu. Jadi syarikat perwakilan dikenali dengan nama gedung perwakilan atau Crown Agent. Okay, memiliki rangkaian sistem kewangan, insurans, sistem perkapalan, pusat penyelidikan dan menjalankan perdagangan antarabangsa. Okay, ini antara nama-nama syarikat perdagangan iaitu Borsted and Company, Borsted Butterfly, Estate Agency, Harrison and Crosfield, Gezrick and Company, Barlow dan Company dan Sam Debit. Jadi inilah contoh-contoh syarikat yang wujud semasa perkembangan ekonomi berlaku bila penjajahan atau pentadbiran kuasa barat. Okey, seterusnya kita lihat di sini wujudnya sistem kewangan dan insurans. Okey, kenapa ada sistem kewangan? Sebab perdagangan antarabangsa. Okey. Jadi dia menggunakan wang atau wang asing, contoh wang perak Selangor digunakan pada tahun 1580. Ini contoh mata wang dolar Sepanyol. British telah menubuhkan lembaga pesuruhjaya wang. Kenapa? Untuk mengeluarkan wang kertas. Memudahkan urus niaga sebenarnya untuk perdagangan. Jadi ada sistem kewangan. Okey, kamu dapat lihat di sini. Lembaga yang ditubuhkan tadi iaitu Pesuruhjaya Wang tadi diberi kuasa untuk mengeluarkan mata wang kertas. Okay, jadi mata wang kerajaan negeri Melayu telah terhapus kesan daripada pentadbiran kuasa barat. Jadi wujudnya juga British dia menubuhkan apa? Sistem kewangan moden iaitu insurans untuk melicinkan urusan kewangan. Sistem perbankan telah wujud supaya modal dan dari luar negara mudah disalurkan kepada negeri-negeri Melayu. Okay, syarikat insurans yang wujud, Syarikat Royal Insurance Company, King Guan Insurance di Pulau Pinang dan Commercial Union di Ipoh. Ini antara kesan-kesan daripada perkembangan ekonomi wujudlah yang cikgu sebutkan tadi. Jadi British dia memang telah melakukan perubahan sistem pentadbiran bagi menguruskan kegiatan ekonomi dengan cepat. Jadi apa yang dapat kita pelajari daripada ini iaitu memanfaatkan kekayaan negara melalui pemufakatan semua pihak penting. Okay, semua pihak mesti memainkan peranan untuk membangunkan negara kita. Okey, murid-murid, itu sahaja untuk video pembelajaran kita minggu ini. Sekian, terima kasih.